Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Jadi untuk hari ni aku nak share sebuah smartphone flagship, tapi flagship 2 tahun lepas yang aku baru saja beli, iaitu Samsung Galaxy S10. Bukan S10e ataupun S10 Plus, tapi hanya S10 biasa. Jadi aku beli smartphone ni dekat marketplace dan aku dapat Snapdragon version, which is yang aku suggest lah. Compare kalau korang nak cari pas flagship daripada Samsung, better korang cari yang Snapdragon version. Jadi adakah dia berbaloi pada tahun 2021? Jadi kat situ aku nak share. Ini pendapat aku. Let's check it out. You never see it coming. You see that my mind is the best for eyes. You're done. Okay, Samsung Galaxy S10, iaitu sebuah peranti flagship daripada Samsung tahun 2019. Jadi kalau korang tengok ni, inilah dia. Saiz dia tak silap aku 6.1 inci skrin dia. Kemudian dia ada punch hole display belah kanan, which is bagi aku still nampak macam tak ada ni, macam tersembunyi, especially kalau background korang dekat sini gelap. Okey lah, sedikit sebanyak tentang phone ni. Untuk Malaysia dia dapat Exynos 9820 tak silap aku, dan untuk US ataupun negara lain ada dapat Snapdragon 855. Jadi kalau korang nak tengok Snapdragon 855, ini dia Snapdragon 855. Aku dapat jackpot, jumpa kat marketplace dengan harga RM1,000 tak silap aku, 1099 1100, tapi dapat tawar dalam 1050 lah, RM1,050. Aku tolak tab aku tu, kemudian aku ambil ni. Jadi apa specialnya pasal smartphone ni Samsung? Kalau korang tengok flagship Samsung sekarang S21, iaitu S21 Ultra lah yang paling dia punya flagship kan, dengan build quality-nya. Tapi kalau korang tengok S21 sekarang yang biasa, yang kecil tu, saiz dia 6.2 inci, screen flat. Ada, itu pilihan orang, sama ada dia suka screen flat ataupun screen curve. Itu selera masing-masing, tapi aku tak nafikan, aku lagi prefer screen flat daripada curve. Tapi kalau untuk nak compare dengan S21 dengan S10 ni, aku rasa design wise S10 lagi nampak lengkap lah bagi aku. Ya, dia mungkin ada kekurangan dari segi refresh rate. By the way, phone ni cuma hanya ada 60Hz, tapi bagi aku tak menjadi masalah. Bagi korang yang dah biasa guna 60Hz panel, ataupun korang yang dah terbiasa 120Hz, maybe kalau balik ke 60Hz mungkin ada rasa janggal sikit, tapi tak ketara bagi aku. Dan specialnya phone ni, ok lah, aku bagi sedikit sebanyak basic dia. Dia yang pada tangan aku ni adalah Snapdragon 855, screen 6.1 inci dengan punch hole display. Kemudian dia ada 3 kamera dengan heart rate sensor. Ini rare ni, sekarang phone Samsung dah tak ada dah heart rate sensor ni. Kemudian screen dia Quad HD kalau korang tengok kat sini display screen resolution, ok, aku just pilih untuk Full HD sebab nak jimat bateri sikit. Sebab phone ni bateri dia 3400 mAh. Untuk 2021 ni memang orang kata kecil lah, kepada siapa yang terlalu hiraukan pasal bateri. Dan bagi aku usage, sebab mungkin aku pakai wifi saja, so tak adalah terasa sangat. Tapi bagi aku dah memadai. Jadi comparison dengan flagship Samsung sekarang, untuk S21 kau dapat body plastik. Kalau untuk S10 ni, body dia still kaca. Kalau korang tengok sini, ya, dia ada wireless charger, dia ada IP rating, tapi aku tak sure ada lagi tak ni, sebab use kan, aku rasa dah tak ada IP rating ni, sebab phone ni macam dah pernah buka lah. Dia ada fingerprint under screen, dan especially dia ada headphone jack, stereo speaker, which is sounds memang bagus. Dia ada earpiece kat situ, kat sini dan sini. Kemudian dia lengkap lah, dia ada micro SD slot, which is aku boleh expand. Nampak aku ada 128GB memory card dan 128GB storage internal. Jadi kat sini dari segi software support dia juga pula, dia still support sampai Android 11. Tak sure Android 12 ni dia dapat ke tak, Android 12 ni. So for information aku, still kat August.
Tapi nanti aku check, aku dengar bulan September punya dah keluar. Jadi phone ni kira still lengkap as basic phone. Kata orang ciri-ciri smartphone yang kata orang tu tak ada gimmick lah, serba lengkap. Ya, mungkin setengah orang tak suka screen curve, tapi bagi aku curve dia tu mungkin S20 punya curve lagi better lah. S20 tau, bukan S21. S21 dia flat. S20 sebelum ni aku pakai S20. Kemudian aku jual S20 aku Snapdragon juga. So, aku beli Pixel 5. Then aku angkat ni sebagai secondary phone lah. Jadi bagi aku benda tu, feeling tu tak lari tau. Sebab aku suka dengan One UI ni. One UI adalah sistem operasi Android yang antara aku favourite lah, yang aku rasa memang one of the best. Dan yang kedua mungkin aku rasa stock Android baru, yang aku prefer One UI dulu daripada stock Android. Stock Android dia ada best dia juga. Tu ciri-ciri Pixel lah, akan datang aku akan buat video. Tapi One UI ni memang special lah bagi aku. So sebab utama aku balik kepada Samsung adalah kerana software UI dia. UI dia sangat best. Dan walaupun dia nampak membosankan, tapi kita boleh customize, still menarik dengan widgetnya, dengan apanya. So kat situ tengok, ni rare ni, lubang rare. Headphone jack. Dan dari segi sound dia pula memang, tengok sekejap. Sound dia sedap. Aku salah tekan. Tengok, dia ada speaker kat sini dan speaker di bawah. Tu speaker dia memang sedap. Okey, itu salah satu sebab aku kembali software dia. Kemudian Snapdragon 855 still sedap buat main game. Kalau korang tengok kat sini, aku tak sure kenapa dia tak appear kat sini, tapi aku ada contoh game lah, 2 game COD Mobile dengan Genshin Impact. Nanti aku akan bagi contoh gameplay sedikit. Performance still mantap bagi akulah. So dengan harga RM1,000 aku dapat phone ni, kira jackpot jugalah. Dan kualiti dia pun masih, kamera pun masih cantik. Kalau korang nak tengok contoh gambar aku sini, contoh ini, dari segi kualiti gambar dia still cantik. Tak, kata orang tu dia serba lengkap. Dia ada ultra wide, dia ada lens biasa, dan dia ada telefoto. Bagi aku 3 lens ini dah cukup lengkap. Cuma kalau korang nak zoom jauh-jauh, nak ngendap orang tu je lah, korang perlukan zoom jauh-jauh. Jadi bagi aku dia ada 3 lens yang bagi aku dah cukup sempurna. Cuma satu kelemahan yang aku tak suka phone ni adalah Bixby button dia ni. Ni power button dia ni sebenarnya bagi aku macam tinggi sangat tau. Dan di sini adalah Bixby button. Jadi kat sini kalau aku tekan sekali, aku dah set sebagai Samsung Music. Tapi aku kena tekan 2 kali baru aku aktifkan sebagai Bixby. Dia tak boleh disable Bixby ni. Tu salah satu aku tak suka. Dia patut dia patut boleh matikan untuk function untuk ni long press, double press. Tak selaku long press, ni apa, assistant lah. Assistant dia macam Google Assistant. Okay, itu. Okay, kita try demo game pula. Okay, ini adalah demo Call of Duty Mobile. Aku tak sure lah, tengok je lah demo. By the way, setting aku buat apa, frame rate max, dan grafik hanya pakai high. Sebab aku lebih favor orang tu frame rate. Dan kalau korang boleh tengok, still tak silap aku boleh tak check dia punya setting kat sini. Setting grafik. Kalau korang tengok, ni grafik aku setting. Ini adalah setting grafik. Okay, let's go. Kita serang dulu. Serang je. Ini contoh. By the way, aku tak adalah power sangat dalam mobile gaming ni. Just untuk demo korang ni. Sebab aku tak suka dia punya UI bersepah. Oi. Okay. Oh. Tinggi. Confirm ni.
Okay, Tango down. Ya Allah, mengarut betul. Target's in sight! Contact with enemy! Okay, tadi korang dah tengok apa? Call of Duty Sekarang try Genshin Impact. Budak-budak wibu suka ni, budak-budak whip. Aku dulu main sekejap lepas tu dah tak termain. Lepas tu, alamak, shoot. Summon lagi tepat. Ni, sekejap. Korang aja. Sebab aku rest dekat tempat yang ada musuh. Korang aja. Oi, sekejap. Sorry. Mana lagi musuh? Okay. Kau dah lah masuk-masuk terus kena serang musuh. Okay. Ni setting aku. Sekejap. Aku buka sikit. Okay, aku mana grafik. Okay, kat sini aku guna setting semua lowest, tapi aku frame rate aku ambil 60 sebab tapi ni dia punya performance dah kira overclock. Ikutkan nak better main 30 fps lah, tapi aku lagi prefer smooth dan semuanya aku low kan. Tapi dia kalau tak banyak musuh dia smooth. Macam ni contoh aku pukul, tengok. Tapi dia banyak efek, dia akan drop down sikit lah dia punya frame rate. Aku tak faham kenapa orang suka game ni. Dan game ni rip off Zelda kot. Breath of the Wild rip off. Dan aku rasa Immortal Phoenix Rising pun lagi best sikit kot. Tapi entah, sebab ni anime kan, orang kan suka anime. Lepas tu bahasa Jepun, tukar. Alah, mana tukar kereta. Mana puas tu? Tukar lagi. Alright. Okay. Ada frame rate drop tadi. Biasa lah. Okay. By the way, inilah dia Genshin Impact. Game yang wibu-wibu budak-budak ni suka. Okay. Aku rasa tu kot demo aku. Okay, tadi korang dah tengok apa contoh demo game-game yang aku main, iaitu Genshin Impact dengan Call of Duty Mobile. Jadi phone ni so far, kalau tadi lepas aku gaming dia ada panas sikit. Mungkin sebab dah lama kan. Phone pun tahun 2019, Snapdragon 855. Tak adalah sepadu 888 sekarang ni. Snapdragon 865, 870. Mungkin kalau korang lagi minat nak main game pakai phone, belilah phone yang macam Poco ke apa daripada Xiaomi. Tu mungkin lagi berbaloi lah kalau korang mindset korang haja nak main game. Tapi kalau korang nak sebuah handphone yang macam ada ciri-ciri premium, korang boleh carilah Samsung Galaxy S10 Snapdragon ni. Dan bagi aku, senang cerita, RAM dia 8GB. Aku lupa tadi nak mention, RAM dia 8GB, storage dia besar 128 dan boleh expand pakai memory card. Dan juga dia gunakan USB Type-C walaupun cuma charging dia hanya 15 watt. Tapi bagi aku charge pakai 18 watt punya kabel dengan kepala charger still okay, tak adalah terlalu lambat dan bagi aku agak fast juga charging. Kemudian dia ada wireless charging dan reverse wireless, teknologi yang dia perkenalkan dulu. Kalau korang ada earbud punya wireless, boleh charge kat sini. Dan bagi aku size dia pun aku suka, size dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Smartphone sekarang banyak besar-besar. Ya, aku faham ada orang suka smartphone besar-besar, ada orang suka smartphone yang selesa pegang. Bagi aku ni adalah sweet spot. Dan dia ada headphone jack. Ni yang penting, headphone jack. Stereo speaker
Itu aku state lah kelebihan dia. Dan mungkin kekurangan dia adalah size bateri dia 3400 mAh. Ada kekurangan sikit kat situ. Dan mungkin untuk phone yang dah lama ni dia ada rasa cepat panas sikit. Dari segi skrin dia pula, skrin dia tak ada apa, tak ada dead pixel ke apa, semua aku pakai so far alhamdulillah tak ada masalah lah. Tak sure dia dah pernah tukar skrin ke apa ke, dia tukar bateri ke. Owner sebelum ni lah aku pakai dah memang nampak lah ada kesan buka phone ni. Cuma condition dia still bagi aku 80-90% daripada yang baru lah. Dan dari segi, ada orang prefer Note lah. Aku sebenarnya dulu aku cari Note tapi aku tak jumpa Galaxy Note 9. Aku prefer Note 9 daripada Note 10. Sebab Note 9 dia still ada headphone jack lah. Betul lah korang cakap. Dari segi kamera pun dia masih lagi superb. Kata orang tu lengkap. Dia ada lens biasa, telefoto dan juga ultra wide. Lens dia tak adalah besar macam sekarang ni 50 megapiksel, 100 megapiksel. Dia just ada 12, 16 tak salah. 12 megapiksel biasa, 12 telefoto dan 16 ultra wide. Kata orang tu megapiksel besar-besar pun kau just ambil kamera daripada phone ni. Kalau korang nak megapiksel besar-besar, ambil professional camera lah. Dan dia bagi aku common sense juga. Sebab di Pixel 5 aku ada Pixel 5 dan juga S10. Bagi aku dua phone ni adalah phone favourite aku, Android favourite aku. Aku sebab memang sukakan Android dan prefer Android over iOS. Even though aku dah 6 tahun dulu, aku rasa last aku pakai iOS, iPhone SE 2018. Dan sebelum-sebelum tu aku memang pakai iPhone daripada 4S, 6, SE. Itulah ada 3 phone iPhone yang aku guna. Kalau korang tengok kat channel aku dekat Facebook, aku ada state smartphone yang pernah aku guna. Dan aku pernah juga guna S10e yang kecil mula, tapi tu Exynos. Bateri memang sucks dan bagi aku much better lah pakai Snapdragon. Dan aku tak sangka aku dapat balik pakai S10. Walaupun sebelum ni aku pakai S20 tak ada headphone jack. Tak tahu, walaupun aku dah tak guna sangat headphone jack, tapi dia ada satu macam ciri-ciri tambahan yang special lah. So lagi satu ialah kalau korang tengok trend smartphone sekarang, S21 body dah plastik. Body plastik tak boleh extend memory card. Dan memori dia, storage dia fix lah 128GB je lah. Korang tak boleh nak tambah. Jadi kat situ lah bagi aku Samsung dah start downfall dia dari segi quality lah. Dia memang dia fokuskan pada yang ciri-ciri flagship, tapi ciri-ciri yang asal usul flagship tu dia dah downgrade kan. Sebab sales Samsung sekarang merundum lah kata orang tu. Dan teknologi baru macam Galaxy Z Flip, Z Fold tu memang agak mahal dan tak semua orang mampu pakai. Okey, aku rasa itu saja perkongsian aku tentang S10. Itu sebuah flagship daripada 2019. Apa yang aku boleh kongsikan lah. Dan kalau rasa aku nak jual nanti, mungkin aku akan bagi tahu dekat Facebook aku. Aku akan iklankan kat marketplace. Dan kalau aku rasa nak jual, tapi buat masa sekarang aku sayang. By the way, untuk next video aku akan buat review pasal Pixel 5 ni, Pixel 5 dan juga Android 12 kot. Kalau Android 12 tak sure dia dah masuk bulan 10 ke bulan ni. Tapi aku sebenarnya nak buat review pasal Android 12 nanti. Tapi sebab aku tak join beta, aku just waiting for the official one lah. Alright, that's all for today. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's check it out.